Fardhu Maghrib secara berjemaah. Dan insyaAllah bersama-sama dengan Fadil Ustaz pada malam ini, insyaAllah kita akan ikuti tazkirah yang akan disampaikan oleh Fadil Ustaz, dan kita tidak menyambung berbahasa daripada kitab Risalah atau Tijiyah. InsyaAllah kita doakan semoga safar Imam Muda Azhar ke Turki insyaAllah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keselamatan insyaAllah, dan juga sentiasa di dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. Untuk selanjutnya kita ikuti kupasan yang akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Zikri Ghazali insyaAllah. Ustaz akan bahaskan kita itu untuk sedikit insyaAllah. Boleh tafadhal majura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا أبواب فضل وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم افتح علينا أبواب فضل وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم افتح علينا أبواب فضل وانشر علينا خزائن رحمتك. آمين 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 يا رب العالمين. Yang dimuliakan Tuan Imam, pengurusi, ahli-ahli jawatan kuasa, datuk-datuk, datin-datin, ibu-ibu, ayah-ayah, para guru, asatizah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada malam yang dikirakan barokah kepada kita, karena di antara tanda barokahnya adalah kita diberikan kesempatan untuk terus kita merendahkan dahi kita, mengakui Allah sebagai Tuhan. Di saat mungkin ada di antara kita yang tidak pun terizinkan dalam keadaan ghaflah dan lalai daripada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita bersyukur kehadrat Allah. Syukur ni apa? Kita menggunakan semua nikmat yang Allah beri kepada kita, kita bagi balik pada Allah. Mudah ta'rif syukur. Sekali lagi syukur apa dia? Kita menggunakan semua nikmat yang Allah bagi kepada kita, mata, tangan, kaki, kesihatan, kita bagi balik kepada Allah. Itulah syukur. Maksudnya syukur bukan sekadar nasyid saja. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Okey, baik, faham nasyid, tapi tidak faham makna dan maksud ataupun praktikal syukur itu sebagaimana. Maka alhamdulillah Allah izinkan kita untuk menjadi hamba yang bersyukur. Baik, mohon maaf juga pada malam ini sepatutnya bukan saya, adinda saya Imam Muda Azhar. Suara sama, muka nak sama, tapi orang lain. Baik, tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah, adinda saya sekarang berada di Turki dalam rangka menyelesaikan sedikit sebanyak kerja-kerja ataupun perkara yang berkaitan dengan PhD dia, pengajian PhD dia di UKM tu. Ada sedikit sebanyak perkara yang dia perlu selesaikan. Dia ke sana dan dia minta tolong saya mari ke sini. Sambil-sambil saya juga sebenarnya sedang dalam rangka dan persiapan untuk ke menyambung pengajian di Hadramaut Yaman pada Oktober ni. Jadi sambil-sambil mai kita buat tabung dana pengajian jugalah. Bagi siapa-siapa muslim-muslimat yang berkeinginan membantu, boleh bubuh di tabung yang ujung tu sekali nah. Insya-Allah. Hak tengah tu
hak terata ilmu, hak madrasah kami. Hak tu hak saya nak pergi bulan 10 ni insya-Allah. Baik. Jadi malam ni kita tidak membahaskan tauhid. Tetapi kita akan membahaskan niat dalam kita menuntut ilmu. Yang akan kita kutip daripada kitab Pelita Penuntut. Mengikut makluman daripada imam tadi, kitab ni belum lagi dibaca di sini. Jadi kita ambil sikit tajuk pada malam ni, supaya jarak sengkang masa kita nak masuk ke Isyak sebentar lagi tidak kosong saja. Inilah kelakuan para sahabat radhiyallahu anhum dan Nabi di saat menunggu masuknya waktu Isyak. Macam inilah, melakukan sesuatu daripada amalan sama ada membaca Al-Quran, berzikir, bersalawat, majlis zikrullah, seperti yang juga kita mengikut apa yang mereka lakukan. Begitulah yang kita lakukan sekarang. Cuma beza, dulu tak pakai mikrofon, sekarang pakai mikrofon. Dulu terlebih faham kerana banyak sangat adab-adab yang mereka boleh ikut. Sampaikan setengah sahabatnya duduk begitu beradab, hingga kan burung hinggap di atas kepala duk ingat tunggui kayu kering. Kita jangankan kata burung, nyamuk hinggap. Nyamuk hinggap, kalau burung hinggap mereka boleh diam, seolah burung tu menganggap tunggui kayu kering. Nyamuk hinggap kat kita, tambah tengah sembahyang, kaki kanan dia tampak kaki kiri. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tanpa membicarakan banyak, mari kita lihat bagaimana apa yang tuan musannif kita, iaitu Muhammad Syafi'i, pengarang bagi kitab Pelita Penuntut ini, menyebutkan tentang soal niat kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata tuan musannif, tuan pengarang bagi kitab Pelita Penuntut ini, iaitulah Muhammad Syafi'i, faslun fi niyati fi halit ta'allumi, ini suatu fasal pada nak menyatakan, nak menerangkan niat tatkala hendak belajar dan menuntuti ilmu. Bahasanya tak dapat tidaklah bagi yang menuntuti ilmu kita lah ni. Apa dia? Yang menuntuti ilmu itu daripada berniatnya. Jangan duduk lepas, jangan duduk mai apa mengaji ni, tak ada niat apa saja, sambil tunggu kawan, kawan nak main, tak ada apa, tunggulah. Kan? Dan tak ada apa pun di rumah ni, anak cucu bekat balik habis lah, contoh duduk bila malam-malam free. Dia akan dapat juga, tapi dapat apa kita niat? Sayang sekali. Nah, sayang sekali. Jadi kena niat. Niat di sini adalah niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kerana bahasanya niat itu adalah asal pada sekalian kelakuan-kelakuan, pokok pada segala kelakuan-kelakuan, permulaan pada segala kelakuan-kelakuan, kepala kepada segala kelakuan ataupun amal. Niat. Kalau kita sembahyang maghrib tadi kita tidak niat, apa jadi pada sembahyang kita? Tidak sah. Kalau kita puasa tidak kita niat, apa berlaku pada puasa kita? Tidak sah. Bila kita belajar, kita menuntut ilmu, kita tidak niat, apa jadi pada pengajian kita? Tak sah juga. Tak berhasil, tak mendapat. Maka sebab itulah perlu diletakkan niat, mudah-mudahan berhasil akan ilmu kita. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan innamal a'malu binniyat. Artinya bahawa sungguhnya amalan-amalan itu dengan niat-niatnya, bergantung dengan niat-niatnya. Amal kita ni tergantunglah, terlihatlah, terpadalah dengan apa yang kita niatkan. Nah, ini hadis sahih kata tuan musannif, tuan pengarang. Jadi sebab itu kita kena jaga pergi molek-molek niat kita. Kalau tidak mencederakan. Contoh, misal kita bawa, kalau kita tanam pokok benih anggur,
Yang akan naik pokok strawberry. Tak betul. Dia akan naik pokok anggur. Tanam punya elok pokok nyok. Duk berangan naik musangking. Dia tak naik musangking lah, dia naik pokok nyok. Apa ni nak beritahu? Kalau kita niat salah, niat kot lain, takkan dia nak jadi betul? Dia takkan jadi betul. Maka kita kena niat betul lillahi ta'ala, baru dia akan naik betul. Saya cakap utara boleh ke? InsyaAllah. Kalau tak faham kena translate lah. Baik. Maka dibuat datang oleh Tuan Musannif lagi, dan diriwayat pula daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min amali yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah, wa kam min amali yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyati. Artinya, kata Tuan Musannif daripada hadis ini, beberapa banyak daripada amalan-amalan, pekerjaan-pekerjaan yang berupa ia amalan-amalan itu dengan rupa amalan-amalan dunia, dan padahal jadi ia dengan elok niatnya pada amalan-amalan akhirat. Nabi kata banyak kelaku dan amal kita ni yang rupa bentuk amal kita tu macam rupa dunia. Apa dia? Kan rupa dunia, orang sebut dunia ni naik kereta besar, rumah besar, bini ya tak besar. Kan? Nampak macam rupa dunia lah. Buat apa? Boleh buat misal. Hak boleh nampak rupa dunia, apa dia lagi? Makan di kedai. Dia ni tak biasa masak di rumah, makan di kedai sedia. Kan? Dengan bini-bini pun usung makan di kedai juga. Kalau ada hajat tak apalah, kalau tak ada hajat tak boleh lah. Sebab makan di kedai ni dia kurang sikit barokah dia. Tak ada masalah makan di kedai, bukan haram, cuma barokah tu kurang. Kita nak cari berkat, barokah. Barokah ni ziyadatul khair al-ilahi, suatu daripada kemujuran yang Allah bagi, kelebihan yang Allah bagi. Susah faham? Percambahan, bercambah, buat sikit dapat banyak. Allah bagi, bukan daripada manusia, hak Allah bagi. Bonus lah kita kira. Ini barakah. Nah, jadi niat tu pi makan nampak macam pi makan biasa, tapi niat untuk aku makan untuk ibadah. Kerana niat elok, akhirnya jadi makan dia tadi tu amal akhirat. Tapi kalau tak niat apa, jadi harus je lah. Keluar pakai slipper, keluar pakai slipper, kalau niat tak mau mudaratkan kaki, akan jadi pahala. Keluar pakai kosong, tak pakai lagi, orang tanya pula, malu aku. No? Jadi harus ya. Maka tu nak cerita niat. Naik kereta besar ke apa, dia mai ke Masjid Surau, mai mengaji ke apa, kan? Tak ada duk lupa kepada Allah. Semua tu jadi benda kekal yang akan dia bawa kepada akhirat amal dia tu. Betul duit banyak, dia tak bawa pi mampu dan sebagainya, tapi bawa kepada mentaqarrubkan, mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal yang nampak dunia tadi ni jadi akhirat belaka. Itu maksud daripada niat yang dicuba diceritakan, disampaikan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan ada sambungan dia, Nabi sebut lagi, tak saat kita baca panjang, kita baru baca maksud sekerat. Dan Nabi kata lagi, dan beberapa banyak daripada amalan-amalan yang berupa ia amalan-amalan tadi dengan rupa amalan-amalan akhirat. Kemudian jadi apa? Jadi ia daripada amalan-amalan dunia. Sebab apa? Dengan sebab jahat niatnya, bisu inniyah, niat. Aku kalau tak main mengaji malam ni, kawan aku tanya, aku kalau tak main semayang malam ni, tak boleh jumpa dengan kawan pula. Jadi semayang Jumaat tu kira-kira pahala besar lah, tapi dia menghancurkan
aku ni kalau tak semayang sunat ni, orang tak bisa, orang dah biasa tengok aku semayang sunat, tiba-tiba aku tak semayang sunat, malu aku. Okay. Tapi apa pun, awal, pada peringkat awal macam kita melakukan amalan sunat, memanglah dia ada perasaan ingin tunjuk tu. Tapi jenis nafsu ni dia tak boleh tunjuk lama-lama agak-agak. Tak boleh. Kalau kita nak cari pada peringkat awal lah, untuk tidak riak ni susah lah. Kena latih, kena tenyeh dulu. Biar dia nak sangat puji, lantak buat. Tunggu nak boleh makan berapa hari, tenyeh sikit. Kan, tenyeh. Nafsu ni kita kena tenyeh. Boleh seminggu dua dia puasa lain, kan? Awal tak apa. Oh, subhanallah. Wih, bagus dia tu duk menyenak tiang daripada subuh sampai asar ni. Boleh duk. Al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Istiqamah lebih hebat daripada 1000 karamah. Boleh duduk dalam tu seminggu. Pagi sampai petang lah maksudnya, kan? Tak cerita sampai sehari lah, pagi sampai petang selama seminggu. Dia tengok orang tak puji, dia cabut lah. Jadi tak ada orang puji tu dia berasa nak cabut. Itulah nafsu. Hak awal tu tak apa, dia nak bagi suap lu makan, bagi umpan. Lepas bila habis umpan tu, hantarlah, kan? Dia kena macam tu. Baik, keluar sikit daripada tajuk kita. Kita nak cara bab niat malam ni. Maka sini azan ni kena berhenti dulu. Kena berhenti dulu. Lepas tu sampai berapa? Sampai berapa? Sama sikit. Okay. Maaf, saya mari gelanggang, orang kena tanya lah. Baik, selalu duduk bisa jenis kampung je kita ni. Itu faham lah. Jaga niat kita. Nampak elok pakai sorban balut atas, balut buh ridak lagi, ikat di pinggang lagi, tapi niat tak jaga. Nampak wish Pak Syekh Kabir lah lingkup habis. Pasal tidak elok niat. Ni tak cerita siapa, kita cerita kat kita. Kita habaq kita ni. Kita mengaji ni bukan suruh kata ke orang, kata kat kita. Ni dia mengaji, tengok tu ustaz tu kata kena dah ambil pada muka aku. Bukan macam tu kita mengaji, untuk kita. Baik. Lagi kata tuan musannif, dan sayugia, kita jauhi lama sayugia bagi orang ngaji dah tahu sayugia benda apa. Sepatutnya. Dan sayugia dan sepatutnya bahawa berniat oleh yang menuntuti, orang yang menuntuti ilmu, dengan tuntut ilmu itu akan menghasilkan keredaan Allah. Okey, baik. Kita boleh sebut hang ngaji ni, duk belajar ni, duk menuntut ilmu ni, kan dari awal tadi kita duk tahu mesti ikhlas kerana Allah, mesti ikhlas kerana Allah. Macam mana tu? Faham lagi nang kata kerana Allah tu macam mana? Tak boleh juga kita nak praktik macam kita habaq syukur tadi lah. Aku syukurlah ke Allah, Allah bagi aku nikmat ni. Syukur macam mana boleh sebut macam tu ya? Apa dia tadi syukur? Lupa dah bah. Menggunakan semua nikmat yang Allah bagi kepada kita, kita kembalikan semula kepada Allah. Itu syukur. Apa nikmat Allah bagi? Tak kira lah apa. Semua milik Allah. Semua milik Allah. Kita bagi balik kat dia lah. Baik. Lalu yang kata bahawa berniat oleh yang menuntut ilmu dengan tuntut ilmu itu kerana Allah tadi itu, pertama, boleh juga kita niat dengan menuntut akan keredaan Allah. Redha ni apa dia? Suka. Kita nak tuntut suka Allah kepada kita. Yang kata menuntut ilmu kerana Allah, termasuklah di sini yang boleh kita perincikan secara jelas. Kalau kata kita niat untuk cari, untuk mencari, untuk menghasilkan suka Allah kepada kita, tu yang nama menuntut ilmu kerana Allah tu. Kita belajar, contohnya macam ni pengajian tauhid. Dengan kita belajar tauhid ni dia iman. Iman apa dia? Percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Baik.
Nak percaya tak percaya ni, kita cerita sama-sama kita pun sudah lah. Contoh malam ni, saya main malam ni, rupa saya lain sikit daripada adik saya Imam Muda Azhar. Badan besar sikit ke, suara lain. Ni tak apalah, muka nak sama dengan suara nak sama, dia percaya lah. Cuba kalau lain, betul ke ni abang dia ni? Lain. Kalau sama-sama kita, kalau tak kenal pun susah nak percaya. Takkan kita boleh percaya mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tuhan ada? Ada. Siapa kata ada? Tu kami nak mengaji, ustaz tu apa kata ada? Tak jadi lagi tu. Tambah kalau ada hak berdalil. Tahu mana kata Tuhan ada? Ayah aku orang, Tok Wan aku orang, pergi ke belah balik, cek aku royak. Ada orang baling tak? Kan? Itu tak boleh tu. Ada orang baling ke ni? Nah, tak boleh macam tu, dipanggil iman muqallid, iman turut, pak turut orang panggil. Tak boleh. Khilaf, bersalahan pendapat padanya, kata kufur lagi setengah tu. Takut. Setengah lagi kata mukmin yang asi, mukmin yang berdosa. Takut kena tang kufur tu kan. Jadi bila kita duk belajar, kita duk mengaji tentang tauhid ni, akhirnya kita pun ada iman. Ada apa? Percaya. Dia sifat 20 Allah Ta'ala ni bukan banyak, 20 kaki dengan tangan lah. Tapi busy, sibuk. Dan bukan banyak, 20 je. Dia dalil hak kita kena beriman secara fardu ain ni pun dalil ijmal ya, bukan dalil tafsir. Dalil ijmal ni dalil ringkas, umum, secara mudah. Tafsir terperinci, agak mungkin sulit bagi kita. Apa tanda Allah Ta'ala tu ada? Untuk dalil ijmal kita akan huraikan, ada alam ni. Apa tanda Allah Ta'ala itu berkuasa? Ada alam ini. Apa tanda Allah Ta'ala itu qidam, yakni sedia, tidak didahului oleh awal? Apa dia dalilnya? Ada alam ni. Hak tu sampai ke sudah. Susah kan? Tak kan? Tapi saya apa jadi susah? Ada setengah sampai pesan, ustaz kalau tauhid ni apa, ustaz ramai 2 kitab. Hak tauhid bagi 15 minit dah lah. Hak lain banyak apa? Tauhid takut pening. Dia buat segmen cerita pening. Pasal apa jadi macam tu? Dia anggap dah, dia set siap dah, susah. Tapi kalau bab dunia ni susah setara mana pun tak ada masalah. Tapi kalau bab tauhid ni susah sikit-sikit, wah dah rasa susah. Inilah keberjayaan syaitan ke atas kita. Supaya bila kita tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, dia berjaya lah akhirat kita. Dia berjaya akhirat kita. Baik. Keluar sikit tajuk bab niat tadi. Cuma nak cerita, bila kita niat kerana Allah, salah satunya apa dia tadi? Niat untuk menghasilkan suka Allah kepada kita. Keredaan Allah tu maksudnya suka. Dia redha, dia suka kepada kita. Bila kita belajar tauhid contoh macam malam ni, akhirnya kita kenal dia sukalah kita. Sebab la tasihhul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah amal ibadah kalau kita tak kenal siapa yang kita mengabdikan diri. Tidak sah. Tak terima, tak terpakai semayang, puasa, zakat, haji, semualah tidak terkira selagi mana kita tidak mengenal siapa yang kita sembah. Jadi kita duduk dalam mengaji ni, mati ikut celah-celah mengaji ni, dikira tak berjumpa mungkin dalam satu-satu hal. Tapi dah dia tahu dia tak tahu, dia tak pergi mengaji, maka dikira dia ni sengaja cari pasal ya. Sengaja cari pasal. Itulah bahasa mudah ya. Baik. Dan akan negeri akhirat yang ni sepatutnya berniat oleh yang menuntut ilmu, hak kata kerana Allah Subhanahu Wa Taala tadi ni. Boleh juga letak aku mengaji ni kerana akan ke negeri akhirat.
Nak main sini tadi saya lupa bersama sekali lah dulu. Tu pun pakai Tok Guru Wes. Ikut kiri, kiri. Ikut kanan, kanan. Kalau dia sebut ikut suka, pergi. Saya nak fikir macam mana tu ikut suka. Saya main kebetulan ikut Abang Ipak atau apa. Dia kiri, kita kiri. Dia kanan, kita kanan. Dia hilang, kita kali hilang. Tak tahu ke mana. Nak abang apa? Kita perlu ada pengetahuan. Perlu ada yang memimpin kita. Nak pergi akhirat, mai sini pun pakai wis. Nak pergi akhirat tak pakai wis. Wis kita Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas. 4 perkara ni jangan tinggal. Pakai Quran saja, pakai hadis saja, bukan tak boleh. Siapa bagi buah durian, yang buka dah dengan hak tak buka lagi. Dia duk rekah ambil hak tak buka lagi dengan pisau pun tak ada. Luka habis tangan-tangan. Ulama tolong kupas elok. Musangking. Tak jadi. Tak betul ni. Mungkin bukan yang ori ni. Dia nak kupas neri. Pisau tak ada, parang tak ada. Luka habis tangan. Kena-kena pula. Nah, handuk abang hebat sangat. Bukan musangking. Kong. Tak ada apa. Buruk. Lepas itu kita kena ada alat-alat. Alat-alat itu ada pada para alim ulama. Mereka alim. Alim. Baik. Jadi nak pergi ke negeri akhirat, belajar menuntut ilmu dengan niat untuk ke negeri akhirat, masuk juga dalam menuntut ilmu kerana Allah. Best. Masuk dah kan, Syed? 8.40. Saya dah rasa semalam macam 8.30 di Wangsa Maju semalam. Takkan lari banyak kan? Baik. Kemudian, dan menghilangkan kejahilan daripada dirinya dan daripada sekalian orang-orang yang jahil-jahil. Kalau kita niat menuntut ilmu kerana Allah, kalau kita bubuh juga dengan niat kita pada macam dihabakkan Tuan Musannif tadi, nak hilangkan jahil daripada diri kita, pun masuk dalam kategori menuntut ilmu kerana Allah. Kan? Kita belajar. Aku ni nak hilanglah jahil aku ni. Kita ni jahil ni ada dua lapis jahil. Pertama, jahil murakkabun. Kedua, jahil basita. Jahil murakkab ni, kita sebut awal tadi ni, dia jahil dua lapis. Macam mana tu? Hak jahil basit ni dia jahil selapis. Jahil murakkab dia dua lapis. Dia tak tahu, kata dia tak tahu. Ini jahil murakkab. Jahil basit dia tahu, kata dia tak tahu. Jahil murakkab dia tak tahu. Sebelum daripada duk main majlis ilmu dia tak tahu pun, kata dia tak tahu. Tapi lepas duk main majlis ilmu, akhirnya dia sudah pun tahu, kata selama ni dia tak tahu. Daripada jahil murakkab hilang selapis, tinggal jahil basit. Tu jahil lah. Cerita sikit lah jahil ni. Jadi alhamdulillah lah, kita ni kira alim lah ni. Alim mana? Hilang dah satu lapis jahil murakkab, naik level, cuma tinggal lagi jahil basit. Tinggal habis. Dulu tak tahu lagi, kata kita tak tahu, tapi duk main mengaji, duk belajar. Akhirnya alhamdulillah Allah bagi kepada kita, sudah pun tahu, kata selama ni Masya Allah ada banyak benda yang aku tak tahu. Tinggal jahil basit lah. Jadi jahil basit ni ikut ukuran pengetahuan masing-masing lah. Base. Jadi, dan termasuk di sini Tuan Musannif kata, dan daripada sekalian orang-orang yang jahil-jahil. Dengan ada ilmu, dalam mafhum hadis Nabi sebut lagi bahawa agama kamu di atas agama saudara kamu, agama kamu di atas agama kawan-kawan kamu. Dengan siapa kita bersahabat? Anak-anak kita tak sadar pergi cari selidik apa, tengok dia berkawan dengan siapa, kita boleh dapat jawapan lah. Itulah akhlak dan sikap dia. Mudah. Jadi, dan daripada sekalian orang-orang yang jahil, niat kita menuntut ilmu kerana Allah tu
Maksud kita dengan yang kita belajar, akhirnya kita mengetahui, ya Allah, dulu aku buat benda ni dengan kawan-kawan aku. Ni kawan kita main panggil pun kita, aku tak lepas habis lah apa dia buat dengan hangpa ni. Aku ingatkan minum yang tebu punya ketum dengan hangpa ni. Kan? Contoh. Apa duk kata ubat-ubat dia tak masalah apa makan. Kau tu no. Kita pun sekali. Aku belah kampung dia panggil yang susu. Ayak susu lagi kena melelong. Jadi bukan maksudnya kita pulau kawan kita, dah. Nabi SAW ketika mana dia tidak kuat tengok. Awal-awal dia macam mana? Uzlah ke Gua Hira, ke Jabal Nur, duduk di atas seorang-seorang pasal tak kuat. Akhirnya setelah kuat pun turun di rumah Abi Al-Arqam pun secara senyap-senyap dulu. Lepas tu dah kuat baru menyampaikan dakwah secara terang. Itu tarik cara perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi dengan kita belajar, kita akan insya-Allah dapat tahu mana yang baik, mana yang buruk. Belajar untuk hilangkan kejahilan daripada diri kita, dan sekalian orang-orang yang jahil-jahil takut heret kita sama. Bukan pasal kita nak kata dia huduh, tak, pasal jangan dia heret aku tak ada apa sangat ni. Macam tu. Dan akan menghidupkan agama. Niat belajar untuk menghidupkan agama, masuk di bawah menuntut ilmu kerana Allah. Belajar ni mudah-mudahan sebagai nak menghidupkan akan agama. Masuk dalam niat menuntut ilmu kerana Allah. Sebab kalau kita tak ada lagi pengajian ilmu, agama akan mati. Sebab tu dia kata lagi, dan mengekalkan Islam, kerana bahawasanya kekal Islam itu, agama kita itu dengan ilmu. Agama kita ni terkekal hak masih hidup ada ni sebab dengan ilmu. Ad-dinun nasihah. Agama dengan nasihat. Nasihat tak boleh bagi, tazkirah tak boleh bagi, majlis ilmu tak boleh nak buat dah. Maka tunggulah saat itu tidak ada lagi agama yang kita sayang. Tak ada lah agama yang kita sayang. So itu bagaimana kita melihat sejak akhir-akhir ini telah pun dimatikan para alim ulama kita satu-satu. Diangkat ilmu, bukan angkat naik macam tu. Diangkat ilmu dengan dimatikan para alim ulama. Hak tinggal ni ustaz cerai-cerai ni lah. Tak tahulah kami ni cara kami lah, tapi lebih lagi tak tahu. Jadi ilmu kita hak lah ni tak sama dah dengan dulu. Hak lah ni pula dengan hak ramai akan datang, lagi tak ada apa. Allahu Rabbi. Itulah kita semakin hampir dengan zaman Imam Al-Mahdi, zaman Dajjal, zaman Nabi Isa pula. Baik. Lalu kata lagi tuan musannif, dia kata apa? Dan tiada sah zuhud dan taqwa itu dengan jahil. Kata tuan musannif sedikit keluar daripada niat, cuma ada juga hubung kait. Dia nak habaq kepada kita zuhud. Tahu apa zuhud? Zuhud ni cerita mudahnya kita faham, tidak meletak dunia di dalam hati. Kalau nak takrif apa dari segi istilah, dari segi lughah, tidak melampau dalam mengambil dunia. Yang pihak mudah faham macam kita abang tasad, tidak meletakkan dunia di dalam hati. Kita buat misal. Di antara kisahnya Al-Habib Umar, ulama Hadramaut Yaman, biasa juga berkunjung ke sini. Setiap tahun ataupun selang setahun ada berkunjung ke sini. Seorang yang alim. Dia ni kalau orang puji apa kat dia, cantik jubah dia bagi, cantik kereta dia bagi. Dia tak letak dunia dalam hati. Kita orang puji cantik kereta dan nak bagi kunci kereta, tak sampai. Sembang mohong boleh mana ni?
Dia buat dah, dia tak letak dalam hati. Kita tak usah cerita slipper kasut buruk kita tu kalau keluar selagi hilang, dia tak main surau 3 minggu, marah kat orang. Padahal pakai tu, ibu jari kaki pun terkeluar lah, tumit pun berperasa atas jalan lah, marah. Sebab meletakkan dunia itu walau seburuk-buruk lah, letak juga dalam hati. Allahu Rabbi, bagaimana kita nak kata? Sebab itu kata Tuan Musannif, tidak sah zuhud dan taqwa dengan jahil, tak sah. Dia kena ada ilmu. Zuhud tadi baru sah. Dan kata lagi taqwa. Taqwa ni apa dia? Menjunjung titah perintah Allah. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Itu taqwa. Tok Khatib sebut sedia, ittaqullah. Tiap-tiap hari Jumaat no? Tapi kalau kita hari Jumaat tu puasa mengantuk, dia tak dengar ittaqullah, takutlah. Dia tak dengar taqwa. Tak apa nak faham mana. Lepas makan nasi tengah hari, lepas mandi, duduk dekat tiang, buka kipas, cukup syarat. Dah pun duk buah ikon, menyandang, menyerlah terus. Sedap-sedap lagi, barakallah, automatik. Nah, automatik itu. Baik. Maka takwa ni buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Apa Allah suruh kita? Di antaranya menuntut ilmu. Kita asyik nampak semayang ya, nampak puasa. Sedangkan kalau tidak menuntut ilmu, fardu ain pun kena seksa juga nanti. Kena. Kan? Semayang ni kita maklum dah, puasa kita maklum sebab daripada kecil. Tapi tang mengaji fardu ain, walaupun diajak daripada kecil, kita hantar anak kita pergi mengaji kafar. Di sini ada kafar. Dah, pergi hantar mengaji kafar. Sebab tu anak tu tak wajib, wajib pak dengan mak tu. Sebab apa? Anak tu cuma melenturi buluh biar daripada rebung. Tapi hak betul kira-kira wajib, kafar kena mak dengan ayah. Itu nak cerita betul lah, kita kena perbetulkan sikit yang tu. Baik. Jadi tiada sah zuhud dan taqwa itu dengan jahil. Bila kita jahil, bila kita tidak tahu, macam mana kita nak kata kita mengikut apa yang Allah suruh dan tinggal apa yang Allah larang? Contoh satu je kita buat. Kita nak sembahyang Jumaat sat lagi, dia ada undang-undang. Ada. Bukan undang-undang ini ana yang punya, bukan. Undang-undang dia apa nak sembahyang Jumaat? Ada masbuk dan muafid. Angkat-angkat takbir itu, posisi kita duduk di masbuk kah atau di muafid kah? Kena perhati bagi elok. Kan? Kena perhati bagi elok kedudukan kita. Jadi kita nak sembahyang Jumaat ni nak dapat 27 ni. Besar? Ya. Ganjaran besar, pengorbanannya juga kena besar. Kena tahu. Jadi bila kita tahu, barulah boleh dikira takwa. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Bila kita tak tahu, kita akhirnya melanggar apa yang Allah suruh, melanggar apa yang Allah larang. Tak sahlah takwa kita. Sebab tu disebut di sini, tidak sahlah takwa, tidak sahlah zuhud jika dia jahil. Kita kena jaga bagi elok-elok ni nah. Apa dia? Main mengaji, selesai masalah. Dan mengaji ni lagi, kita baca ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib ila akhirih. Innallaha balighu amrihi. Habis dalam surah At-Taghabun ayat 1000 dinar. Kita tak tahu cari surah lah, dia bisa ayat 1000 dinar, ayat 1000 dinar, cari surah tang mana pun tak tahu kan. Buka surah At-Taghabun juzuk 28 muka paling awal. Baik. Ayat 1000 dinar ini menceritakan kepada kita wa may yattaqillah. Kan kita cerita takwa kan. Saya nak tutup tentang takwa ni. Kalau saya tak tutup lagi, dia tengok muka ustaz, dia tengok muka jam, dia tengok muka pintu. Ustaz ni dah lah main ganti lah. Lebih-lebih pula malam ni. Baik. Wa may yattaqillah.
barang siapa bertakwa. Sekali lagi, takwa tu apa dia? Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Banyak dah malam ni. Kalau balik malam ni kira-kira tidur pun sedap ni. Banyak dah. Syarat dah ni. Kan? Baik. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Barang siapa bertakwa, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ni kita duduk dalam majlis ilmu ni kira perkara takwa. Sebab apa? Allah suruh ni. Mana dalilnya? Talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu. Walaupun dia sebut cuma menuntut ilmu, dia tak sebut pun talibul ilmi fardu ain. Tak ada kan? Dia cuma sebut faridatun. Talibul ilmi fardu ain faridatun, dia tambah pula tak? Talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ilmu apa? Tak cerita apa. Tapi alif lam yang ada pada perkataan al-ilm itu alif lam ma'rifah yang membuat maksud khusus untuk ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Jadi itulah dalil kata menuntut ilmu itu, ilmu fardu ain itu fardu wajib. Apa wajib? Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Itu wajib. Maka tu dah dah. Jadi kita duk buat benda wajib ni. Duk ngaji ni, benda wajib. Tambah tauhid lagi lah. Kan? Maka masuk dalam kategori taqwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah akan bagi kepada dia jalan keluar. Ada masalah serabut, mai duduk mengaji. Sekejap lagi settle. Kadang-kadang boleh tertidur macam tu tengah mengaji. Sebab dia mari-mari hilang segala masalah dah. Alhamdulillah. Itu tanda-tanda tu. Banyak lagi tanda lah. Memang jalan keluar tu sebab, tapi kebanyakan tanda tu yang paling nampak. InsyaAllah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki daripada yang tidak dia kira-kira. Mari kok mana? Sebab apa? Sebab takwa. Sebab tu kita pakat-pakat jagalah untuk kita sentiasa berada di dalam takwa. InsyaAllah. Sikitlah kupasan pada malam ini, mutalaah kita pada malam ini, perbincangan kita pada malam ini. Nak kata mengajak tu dah, mengejar ya. Sebab sampai lambat juga tadi sembahyang maghrib seorang-seorang kan tu. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf andainya terlajak kata, tutur bicara kasar, kurang adab dan sebagainya. Saya mohon maaf. Walaupun ni mari kali kedua mungkin di sini. Mudah-mudahan perhubungan kita ni akan terus direstui oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hingga ke akhir hayat kita, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dikira sebagai amal soleh kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti yang saya maklum tadilah, saya ada bawakan tabung. Sebenarnya saya mari ganti adik saya ni 2-3 tempat. Sambil-sambil persiapan lah kami ni untuk ke Hadramaut Yaman pada Oktober ni. Kami sebenarnya pergi lihat, hari tu dia pergi dengan ayah dengan mak apa. Kali ni turn kita pula. Jadi kami duduk jaga madrasah sambil-sambil teratak ilmu Haji Abdul Majid ni. Dia balik main, turn saya pula pergi. Saya balik main, ada adik 2-3 orang pula pergi. Dia giliang macam tu. Tak boleh tinggal kepada dia pun ni. Sudah. Kan? Ni pun tinggal, ni pun duduk teringat. Sebab kami tengah dalam persiapan, pelajar kami seorang yang akan mewakili Kedah untuk musabaqah hafazan 30 juzuk Al-Quran bersama tafsir ke peringkat kebangsaan pula. Alhamdulillah, Allah izinkan Johan untuk negeri Kedah. Jadi nak kena prepare. Johan duk menungkat dagu saja. Mana kan? Kena ada persiapan juga. Macam mana? Peringkat negeri cara lain, peringkat kebangsaan cara lain. Tafsir juzuk 15 kena hafal perhabis. Tafsir pula kena ambil tafsir pimpinan Ar-Rahman. Itu law yang perlu bagi peringkat kebangsaan. Kena tengok ni boleh ke tak lagi ni, sampai tamat dah. Kan? Quran juzuk bukan juzuk 30 juzuk. Jangan silap tu. 30 juzuk kena tebuk, tengok. Sehari kena tebuk 10 kali. Kita pesanlah, ni tolong tebuk dia. Tebuk bukan tebuk Quran. Salah bahasa. Apa ni tebuk. Baca dia sambung ayat. Baca sambung ayat. Tebuk masalah juga tak faham kan.
Baca sambung. Sehari kena buat 10 soalan kat dia. Baca. Jadi latih tu lah. Latih tu. Alhamdulillah nampaknya tidak ada masalah lah setakat ni. Jadi mohon doa juga daripada muslimin muslimat yang dirahmati Allah. InsyaAllah itu saja. Sekali kalau ada nak menyumbang, boleh menyumbang di tabung tu. Kalau tak bawa duit jangan sedih hati. Adinda saya nanti bagi pada dia atau maklum kepada dia lah. Apa-apa insya-Allah. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzabal qubur wa qina adzabal mahsyar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jazakallahu khairan.